Ustaz, macam mana nak elakkan diri daripada sifat malas? Ni sifat M lah, M besar, M kecil Ustaz kan. Dia lelaki perempuan dia sama je. Daripada kecil, sekolah rendah sampai sekolah menengah. M tu lah masalah. Terima Ustaz. Okay. Soalan yang baik, macam mana nak elakkan diri pada malas? Maka jawapan dia kena rajin. Kan, macam mana lagi nak jawab? Huruf R. Manusia ni dekat Malaysia ni, okay, itu sebabnya Tuan Dr. Mahathir dulu bila dia buat buku kan, manusia apa orang Melayu mudah lupa, dia kata kan. Sebenarnya bukannya Melayu, manusia tu berasal perkataan Arab tu nasia, insan. Sebenarnya bermaksud lupa, yang lupa. Kita ni memang lupa. Pelupa. Lupa apa? Jadi tu sebab kena diingatkan selalu. Termasuklah buat perkampungan ilmu ni sebab nak mengingatkan. Kita jadi malas sebab apa? Malas sebab tak nak lah, sebab kita rasa tak ada kepentingan. Contohlah, siapa sini minat mancing? Angkat tangan. Dia ikut bapak, dia minat tu mancing macam bapak dia. Angkat tangan. Tak kisah, jangan risau. Tu seorang kan. Ada orang tak minat. Siapa yang tak minat mancing? Angkat tangan. Oh, ramai yang tak minat mancing. Okey, kita tu tangan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kombinasi pengacara majlis tadi, begitu juga Puan Azlina dan seterusnya semua yang hadir pada hari ini. Pertamanya kepada pengerusi majlis, relax. Macam nak telan mikrofon kau bercakap. Dia nak jadi MC ni relax je, tenang. Tak perlu nak cepat-cepat sangat. Orang tengah tunggu. Kan? Nak laju sangat kan? Dia kena tarik nafas. Kalau tidak bila laju dia jadi mencungap. Macam stamina kita dah habis. Cepatlah nak habis. Cepat nak habis cakap. Tu saya kena tegur lah kan. Ilmu bagus kan, bermula daripada sekolah pendedahan bukan semua orang dapat. Orang lain boleh komplain aja, dia tu apa macam tu semua boleh komplain, tapi dia tak ke depan lagi kan. Itu pertama. Terima kasih pada semua yang hadir pada hari ini, ibu bapa, terima kasih banyak. Dan hari ini kita berada dalam perkampungan ilmu. Saya ucap terima kasih. Bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah adik budi dengan bahasa. Jadi bukanlah senang nak menjawab soalan itu kan. Nak pula kita bagi ceramah motivasi yang mana anak kita pun ada di sini. Susah sebenarnya kan. Jadi bila sebut tentang ni satu perkara, dia ada dua, ilmu dan adab. Bab ilmu, dikatakan ilmu ni, tuntut ilmu ni sebab disebutkan bagaimana Imam Malik kata. Kepada yang non-Muslim jangan risau, you boleh ambil point saya. Setakat ni point saya international, Melayu, Cina, India semua boleh ambil. Imam Malik kata kalau nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara. Pertama, kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan keempat, pelita yang menerangi. Orang dulu-dulu ni, dia ilmuwan dulu-dulu dia cakap pakai bahasa kiasan, dia tak cakap direct. Macam orang Negeri Sembilan kan, kata adat banyak kiasan dia tunjuk dia, tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi bila dia sebut tentang kenderaan yang tangkas, bukannya kereta Camry, Velfire, bukan kereta Mercedes-Benz, BMW. Masuk kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Kita ada akal, manusia ada akal, tapi nak memandu akal kita tu, akal ni akan bawa kita ke mana-mana kan. Dengan akal kita tahu dah, ya pasal tak bunyi ni, akal kita akan cakap cuba tengok, tekanlah mana yang patut supaya dia boleh bunyi kan. Kita pun cari ni, akal kita suruh cari, kita akan cari. Pada orang tak tahu, dia tak bunyi dah, dia akal tak ada kan. Ada orang tu dia cakap juga walaupun tahu benda tu tak bunyi. So akal. Kedua, rumah yang lapang bukan masuk rumah bungalow, banglo, bukan rumah banglo, bahasa baku bungalow.
banglo, semidi, rumah apartmen, penthouse. Bukan. Maksud rumah yang lapang adalah kesabaran yang tinggi. Kena sabar. Mula-mula datang, halah perkampungan ilmu lah pula, aduh kena bawa baju sukan lah, apa ni, kena lanyak lah kita ni, dah fikir lah. Lepas tu apalah yang dia ni ceramahkan ni, aduh cepatlah pada Jumaat tu. Rupa-rupanya okey, ada aktiviti lah apa semua kan. Sebenarnya percaya cakap saya, kepada orang yang rasa lah kenapa lah duduk kat sini kan, kena ni lah apalah, kena beratur lah, kena susun ni lah, kena dengar cakap ni, kena buat aktiviti ni. Dah keluar besok, masuk universiti, kita akan terkenang dengan ni lah antara momen yang paling indah kita ada kat sekolah. Yang tak datang tu memang rugi lah. Dia tak ada benda yang nak disimpan dalam kepala otak dia tu kan. Yang kedua, jadi makna kata kesabaran, sabar 2-3 hari lah, tiba-tiba dah hari Ahad kan? Macam you all lah, macam baru semalam tingkatan 1 lah dan SPM dah. Ingat-ingat bulan 2 lah, bulan 12 dah start SPM. Tiba-tiba yang saya dengar tu baru semalam dia kata mungkin bulan 11. Oh tak ada saja ya. Alah saja, relax saja kan. Cikgu berisau. You pun dengar. Kan? Tak. Itu pun, tapi saya tak risau sebab saya tengok muka budak-budak SPM ni macam saya tak ada apa-apa kan. Jadi kesabaran yang tinggi. Yang ketiga, bila sebut pakaian yang cantik, ni yang cerita soalan tadi tu. Pakaian cantik adalah akhlak yang baik, termasuklah adab. Dan begitu juga yang keempat, bila sebut pelita yang menerangi, ilmu pengetahuan yang tinggi. Ilmu inilah yang akan guide kita. Ada disebut oleh ahli falsafah, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik sebab ramai yang salin kan. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Maknanya akal ni itulah nak tentu kaya miskinnya kita. Tu sebabnya saya respect waktu saya sekolah dulu, ada sahabat saya berbangsa Cina, balik je pada sekolah, saya balik rumah terus. Dia tak balik, dia terus pergi bengkel kat belakang balai polis Paroi kat Sincun tu. Dia pergi kerja bengkel, buka baju, dia belajar macam mana nak pasang spare part motosikal apa semua. Dan habis sekolah menengah dia dah berhenti. Masuk sekolah menengah kita sekolah, dia dah berhenti dah, form 3 dah berhenti. Sebab dia dah terus bekerja. Sebab akal dia dah pandai dah nak pasang spare part dan semua. Dan kita baru nak masuk universiti, dia dah buka bengkel. Akal dia tu digunakan. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Menggunakan akal yang baik dengan apa? Ilmu. Datangnya disulami dengan ilmu. Dan keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Perasan diri itu bagus kan? Perasan, rasa diri baik sangat. Aku rasa aku paling pandai sekali kat Samsung ni, contohnya. Aku rasa yang paling baik sekali lah, aku rasa akulah. Dia kata tu kan. Mana tu paling buruk sekali perangai. Macam orang yang cantik rasa diri dia cantik. Orang yang tak cantik rasa diri dia tak cantik. Saya sebut orang tak cantik rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik rasa diri dia cantik, orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Orang yang tak cantik tapi rasa diri dia cantik, boleh bayang tak betapa buruknya dia. Macam itulah keadaannya. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Jadi bila sebut tadi tentang akhlak dan adab, Imam Malik juga ada sebut, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Maknanya bukan macam tu, tak payah belajar lah ilmu sikit-sikit cukup. Tak, maksudnya ilmu dan adab mesti seiring. Ada ilmu, ada adab. Lagi tinggi ilmu, sepatutnya lebih tinggi adab dia. Salah satu tanda-tanda akhir zaman itu dia. Ilmu semakin tinggi tapi adab semakin kurang. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Tak suka pada guru ni, tak suka pada guru tu. Cikgu tu aku tak sukalah. Adabnya dah tak kena. Nak berjaya dalam belajar, selain daripada hormat mak ayah, sayang mak ayah, kena hormat pada guru.
pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, baru putus petua guru. Habis dia biadab pun okey je result dia. Result masa bila bagus? Result masa bila bagus? Masa bila bagus? Result masa periksa. Okey, SPM dia bagus, flying colours. Tapi kena ingat, ada satu istilah di dalam Islam, nah, orang yang bukan Islam boleh ambil istilah tu, namanya istidraj. Apa maksud istidraj? Istidraj ni Allah bagi segala kebaikan yang dia nak dia dapat, tetapi dia akan terus jauh daripada Allah. Allah tak nak dia. Pergilah kau pergilah dengan kekayaan kau, pergi, tapi kau tak akan dapat apa pun akhirat nanti. Atas dunia pun hidup dia takkan tenteram. Tu sebab berjaya setakat mana soalan saya. Mungkin dia berjaya, result dia bagus, flying colours dekat sini. Kemudian flying colours, mungkin dekat universiti pun bagus result dia, walaupun dia tak hormat pensyarah dia. Tetapi bila masuk sektor alam pekerjaan, alam kehidupan, mungkin pada ketika itu masalah pelbagai sampai dekat dia. Kerja dekat sana kena berhenti, kerja dekat sini tak baik dengan orang, kerja dekat sini orang pun tak nak dia. Mungkin sebab apa? Akhlak dan sahsiah ni memang menjadi keutamaan asas orang nak ambil bekerja. Mungkin dia kena buka company sendiri. Buka company sendiri pun orang pun tak nak kerja dengan dia, sebab adab tak jaga dengan orang. Mungkin macam tu. Tu sebab biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Bayangkanlah anak murid Imam Malik yang paling senior, nama dia Abdul Rahman bin Qasim, mengabdikan dirinya belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Cuba fikir. So macam mana pula kita ni bi adab? Kan? Bi adab. Kita tak ada adab dengan guru kita. Kita tak ada adab dengan orang tua. Kita tak hormat dengan orang. Macam mana? Menyakiti hati guru, kita tak akan ke mana-mana. Walaupun guru itu tidak sebangsa dan tidak seagama dengan kita. Tu kena ingat. Saya sampai hari ini, saya masih lagi kontak guru-guru saya. Saya mesej lagi pensyarah-pensyarah saya. Hari itu saya ceramah dekat UiTM. Saya sebut nama seorang lecturer saya. Saya dekat sini tu ada lecturer saya. Dia mengajar akaun ni. Datang dia dekat dewan ceramah tu. Datang dia. Dan dia sahkan cerita saya tu betul. Betul. Nah, masa saya call, puan sihat ke puan? Puan buat apa sekarang semua? Oh, ingat dia tak saya? Oh, mana tak ingat pula? Dulu dia selalu ngacau-ngacau saya dalam kelas. Dia kata, dulu selalu kalau kelas tu datang lambat, ada je alasan. Dia kata, kalau tak lambat kat universiti. Habis kamu buat apa sekarang? Saya ceramah lah puan. Ceramah apa? Saya lah Samsul Debat. Daripada belajar sampai sekarang tak habis-habis gurau. Dia tak percaya. Dia tak percaya saya dah jadi Samsul Debat. Kan? Tapi hormat. Hari itu saya cari guru saya yang mengajar saya matematik, mengajar bahasa Melayu dekat belakang sekolah Paroi punya duduk dia. Dia mengajar saya bahasa Melayu darjah 4, 5, 6. Saya pergi dah macam nenek-nenek lah. Saya tak tahulah saya tak tua ke, dia yang tua ke, tak tahulah. Bila saya pergi sampai dekat rumah dia, siapa pula tak kenal Samsul Debat? Tak, maksud saya ni anak murid cikgu, saya kata. Ya ke? Nangis dia. Dia tak sangka yang dia tengok hari-hari tu anak murid dia. Tu sebab saya kata adab ni kena jaga. Dan satu lagi, bila sebut pasal adab, ada satu video saya nampak, seorang lelaki datang, dia nampak bapak dia, dia sepak bapak dia, terbalik bapak dia, keluar dalam media sosial, kat dalam TikTok, dalam Facebook ada orang share. Apa komen orang masa tu? Apalah, neraka lah, anak derhaka lah, inilah. Satu soalan ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang akan tanya. Satu soalan yang Pak Ngah saya di Perak tu akan sebut, apa dia? Siapa ajar anak kurang ajar? Tu masalah dia. Adik-adik lah kalau tak jaga adab, orang akan kaitkan dengan mak ayah. Mana kalau kau kurang ajar kan, mak ayah kau tak ajar, tu ya. Minta maaf cakap. Tu sebab kalau adab baguslah dia ni, kan keluar sopan santun anak Melayu, kan dia kan lagu tu kan. Saya tak pandai nyanyi kan. Bagi contoh, anak siapa, hujung tu orang kena tanya, anak siapa? Bagus betul pula tu, anak siapa tu? Anak siapa? Kalau baik anak siapa? Kalau biadab lagilah orang nak tahu anak siapa. Ya. Dia tak sangka betul bapaknya doktor, maknya engineer, apa sal teruk sangat kurang hajar budak tu. Nampak? Maka mulalah kait.
Mulalah kait-kaitkan, agaknya rezeki dia tak berkat ni, duit haram kan dia bawa balik rumah. Semua macam-macam tomahan dan cercaan. Tu sebab adik-adik, bawa diri kita ni, kita kena ingat, aku bawa diri aku ni, aku bawa nama keluarga aku juga kan. Biarlah kita ni ilmu tak tinggi, tu maksud Imam Malik tadi, ilmu tak tinggi tapi adab kena jaga. Dia ni walaupun dia ni belajar tak tinggi tapi nampak bagus budi bahasa. Allahu Akbar kan, baik betul dia. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Itu maksud dia kan, budak baik. Alhamdulillah. Lalu depan cikgu, Assalamualaikum cikgu, cikgu sihat? Wallah baiknya budak ni, budak kelas mana. Bila datang hari report kat dia, oh ni mak ayah dia pun sama budi bahasa dengan dia lah, hello kata. Cikgu saya nak tanya si anak saya macam mana? Patutlah anak dia macam ni lah, mak pak dia pun macam tu cakapnya. Contoh kan. Dan alhamdulillah saya dah check, budak-budak biadab dan kurang ajar ni tak ada dekat Semsa. Saya dah check dah, semua ada. Kalau ada pun dia tak datang. Macam tu. Macam tu lah. Jadi mudah-mudahan jaga. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey. Jadi kesimpulannya apa? Lagi tinggi ilmu, lagi tinggi adab. Okey. So dah 3 hari 2 malam di sini dah dapat ilmu, lagi banyak ilmu. So balik ni lagi beradab. Okey. Alright. Okey Ustaz, ini soalan yang kedua. Ustaz, macam mana nak elakkan diri daripada sifat malas? Ni sifat M lah, M besar, M kecil Ustaz kan. Dia lelaki perempuan dia sama je, daripada kecil sekolah rendah sampai sekolah menengah. M tu lah masalah. Terima Ustaz. Okay. Soalan yang baik, macam mana nak elakkan diri pada malas? Maka jawapan dia kena rajin. Kan, macam mana lagi nak jawab? Manusia ni dekat Malaysia ni, okay, itu sebabnya Tuan Dr. Mahathir dulu bila dia buat buku kan, manusia apa dia, orang Melayu mudah lupa, dia kata kan. Sebenarnya bukannya Melayu, manusia tu berasal perkataan Arab tu nasia, insan. Sebenarnya bermaksud lupa, yang lupa. Kita ni memang lupa. Pelupa. Lupa apa? Jadi tu sebab kena diingatkan selalu. Termasuklah buat perkampungan ilmu ni sebab nak mengingatkan. Kita jadi malas sebab apa? Malas sebab tak nak lah, sebab kita rasa tak ada kepentingan. Contohlah, siapa sini minat mancing? Angkat tangan. Dia ikut bapak, dia minat tu mancing macam bapak dia. Angkat tangan. Tak kisah, jangan risau. Tu seorang kan. Ada orang tak minat. Siapa yang tak minat mancing? Angkat tangan. Oh, ramai yang tak minat mancing. Okey, kita tangan. Okey. Okey, dengar ni. Maknanya sekarang, contohnya yang minat mancing ni siapa nama? Ya, Iqbal. Iqbal cakap, jom kita mancing. Ikut ayah aku pergi mancing. Tak apalah kau pergilah. Malas lah. Kenapa malas? Sebab dia tak rasa keseronokan mancing tu. Macam saya minat benda yang dah siap pancing. Kan, kalau boleh dah siap masak, goreng, saya suka kan tu. Kan. Macam 2 hari lagi saya nak pergi ke Pahangan, raup, nak pergi lipis, dah terbayang dah patin. Kan, dah terbayang patin, dah terbayang ikan tu. So jangan kau susahkan aku. Sebab matlamat saya adalah hasil selepas pancingan itu. Tapi matlamat orang yang mancing tu sebab ada orang tanya Iqbal, ayah ada kadang-kadang dah dapat ikan tu, dia lepaskan balik. Pernah tak? Apa kejadah kau dah tangkap kau lepaskan balik? Contoh. Sebab dia ni kepuasannya dia dapat bersabar dan dapat tangkap ikan tu. Macam tu juga orang main golf. Apa yang dia main golf tu? Kan? Arwah abah saya dulu kata, orang yang main golf ni GOLF, golongan orang lemah fikiran. Dia balun dia jauh. Dia masuk dulu bang, dia bantai lagi jauh. Sudahnya balik. Lepas tu cakap macam orang kaya. Contoh kan? Contoh. Tapi pada orang yang minat, dia anggap benda tu satu sukan, dia skill, pemerhatian dan sebagainya. Maknanya macam orang main bola. Kenapa kau main bola petang-petang?
Dah tahu hujan lebat, petir sabun menyabung, nak main juga. Orang dah cakap jangan main, pergi juga main. Kan, balik berpeluh-peluh, tutup muka. Kan, maghrib baru sampai ke rumah. Itu macam cakap rumah sendiri tu. Agak tu. Contohlah. Kenapa? Sebab ada keseronokan yang dicapai. Sebab apa? Sebab masing-masing ada matlamat dia. Malas belajar sebab apa? Sebab tak nampak matlamat dia. Simple aja. Contoh yang tu, siapa nama? Fakrul. Sebelah Fakrul? Afiq. Fakrul dan Afiq ni memang kawan baik. Tu sebab dia duduk sebelah. Betul Okey. Sama kelas tak? Sama kelas. Kenapa kau tak boleh duduk dengan kelas lain? Contohlah kan. Tiba-tiba 10 tahun lagi Fakrul tersempak dengan Afiq. Fik, lama tak jumpa kau, Fik. Aduh, lepas tu Afiq, itulah lama betul lah. Last kita jumpa perkembangan ilmu, lepas tu kau hilang dah, tak nampak lah. Contohlah. Tak adalah, last lepas SPM lah. So, soalan yang susah pada ketika itu, kau boleh apa? Beli ni sikit. Fakrul, kau buat apa sekarang? Ambil aliran apa, Fakrul? Aliran apa? SPM? Ya kan, aku sekarang ni alhamdulillah lah, aku sekarang ni jadi penasihat ekonomi dekat company ni. Jadi kau buat apa, Fik? Tak apalah, tak payahlah tahu. Aku dah hal, nanti kita jumpa ya. Betul ya. Apa sebab? Saya doakan mudah-mudahan dua-dua berjaya. Tetapi itulah yang berlaku pada generasi saya, Cikgu Azlina. Bila kami buat reunion, jumpa kawan-kawan sekolah lama, tanyalah mak ayah kan, bila buat reunion, jumpa balik kawan-kawan sekolah lama, bukan semua orang datang. Sebab apa tak datang? Sebab takut ditanya soalan, kau buat apa sekarang? Kalau kita jadi somebody, kita jadi doktor pakar, kita jadi engineer, kita jadi lawyer, kita jadi seorang guru, kita jadi seorang yang ada career, kerjaya tetap, buka bisnes sendiri, something somewhere, kan? Mungkin pada ketika itu kita tak sabar nak pergi reunion. Tak sabar, tolonglah tanya aku buat apa sekarang. Mungkin macam tu. Jadi pentingnya kita tengok matlamat ke mana kita. Cuba, tu sebabnya saya dulu diajar oleh seorang pakcik saya. Dia tunjuk kat saya, ambil satu kertas, dia kata, Samsul, kau tulis sekarang umur berapa, nak pakai kereta bila, rasa-rasa target nak kahwin umur berapa, kemudian apa cita-cita nak capai, senaraikan cita-cita yang kita nak achieve dalam hidup kita. Sebenarnya itu. Sebab soalan inilah sebenarnya yang menjadikan kita nak capai sesuatu. Dan satu lagi, momen yang paling membahagiakan sebenarnya adalah bila kita pergi ke universiti, naik atas pentas, berdiri dekat ujung tu, dia ada penanda tu, naik atas pentas. Sebelum masa hari convocation tu, sebelum kita nak terima scroll tu, berdiri dulu kat situ. Berdiri sebab ada satu kamera akan zoom, ambil keluar kat skrin tu. Yang dapat 3.5 and above setiap semester 3 bintang. Yang grade dengan 3.5 tapi tak semua SEM dapat 2 bintang. Dengan sebelah muka tu 2 bintang, 1 bintang. Siapa yang grade dengan 3 pointer, at least 1 bintang. Bawah 3 pointer tak ada bintang, muka je. Masa itulah kita tahu naik atas pentas kenapa kita kena belajar. Dan momen yang paling membahagiakan bila jalan, ambil scroll, jalan depan sikit, tinjau sikit, nampak mak ayah kita dekat bawah. Itulah momen yang paling istimewa sebenarnya. Tu sebab kena belajar. Masa itulah kita cakap, patutlah suruh aku belajar dulu. Ini rupanya kan, kita tak nak besok bak kata orang cikgu bahasa Melayu ada. Ada satu pantun lama dia sebut, berburu ke padang datang, dapat rusa berbelang kaki. Berburu ke padang datang. Mana ada orang berburu kat padang? Orang berburu kat mana? Hutan. Berburu kat padang tak ada, sebab takkan kau tak nampak tak ada binatang atas tu. Apa binatang? Tapi nak sedapkan hati sendiri. Orang yang malas nak beralasan, dia kata, okeylah dapat juga rusa, tapi rusa berbelang kaki. Yang berbelang kaki tu belalang. Ada yang jawab kedua belang tu.
Belalang. Belalang kan? Dan maksud pantun tu, kalau berguru kepala ngajar ibarat bunga kembang tak jadi. Tak berguru betul-betul, tak belajar betul-betul, tak tuntut ilmu betul-betul, nak kata bunga tak kembang, nak kata batangnya ada kelopak, tapi kenapa dia tak kembang? Sebab tu lah, dia bukan belajar, dia tak belajar ke tu? Kenapa teruk sangat sampai sekarang tak kerja ni? Apa sebab teruk sangat hidup dia? Dulu dia belajar, menurut sekolah semester, masuk universiti lagi, agak main-main aku belajar, tu jadi macam tu, ibarat bunga kembang tak jadi. Jadi nak malas boleh malas lah. Malas. Hari ni kau ada BFF, best friend forever, kan? Boleh, tak ada masalah. Suka-suka lepak, tak ada masalah. Tak belajar, boleh, gelak lah suka hati kau. Masa keluar result peksa nanti, tak ada siapa nak temankan kebodohan kau bila tengok result teruk ni. Paling kuat pun result kau bodoh betul ni, bodoh betul, macam tak belajar, bodoh betul, terang cakap. Takkan macam tu kan? Tengok muka brilian ni, tengok result teruk, ya Allah, kenapa keputusan aku macam ni? Kawan yang BFN ni paling tidak, sabarlah, mudah-mudahan, cuba lagi. Dah cuba masa bila? Cuba lagi, paling lama 5-10 minit, setengah jam, balik masing-masing dengan hidup masing-masing. Tak ada dah best friend forever tadi. Lepas tu kawan baik, dia masuk universiti ni, kita tak masuk universiti, dia kat luar, fikir sendiri nak mana. Biar kita struggle hari ni, bahasa baku, struggle hari ni, tapi kita berjaya di masa akan datang. Saya dulu fikir, tahu tak soalan apa yang paling susah saya dulu masa saya belajar? Habis diploma, masa saya masuk belajar dulu kan, dulu lepas habis sekolah saya kena jadi cikgu. Sebab mula saya kerja kilang sebelum keluar result SPM, kerja kilang plus 11 dekat Taman Tasik. Sekarang ni nama kilang tu kilang apa, tak dekat bawah turun, dekat menurun daripada Lavender Heights tu, sebelah kanan tu, belakang yang apa, sofa punya apa tu, yayasan sofa punya apa, sebelah tu. Saya kerja kilang buat apa? Buat gempah masak. Lepas tu saya dapat apa? Saya dapat jadi cikgu. Mula jadi cikgu ganti cikgu Kalemani, dia naik pangkat 3 minggu. Lepas tu ganti cikgu Raihana, dia cuti bersalin sambung 2 minggu. Lepas tu saya jadi GSTT, guru sandaran tak terlatih, dengan gaji 494.5 sen. Sebab SPM. Kalau STP 700 lebih. Dan lepas tu saya dah jadi cikgu dalam 5-6 bulan, saya fikir tak boleh ni. Aku kalau jadi cikgu, bukan sebab saya tak nak cikgu, sebab apa? Saya tak layak jadi cikgu, saya tak sehebat cikgu Azlina. Saya tak sehebat guru-guru yang ada kat sini. Tak sehebat teacher Yat kan. Kan? Saya tak sehebat cikgu-cikgu ni. Kalau saya terus jadi cikgu, tak tahu berapa ramai pelajar yang terbunuh kat tangan saya. Saya tak ada kesabaran yang tinggi, kan? Jadi saya berhenti. Sebab saya kata tadi kan, kalau kita tak letak matlamat hidup kita kan, saya kata, oh tak boleh ni, aku kena sambung belajar ni, kena sambung belajar. Saya ambil diploma, saya ambil degree. Masa tu saya fikir kan, apalah aku nak buat ni. Kalau kita malas, soalan yang susah saya cakap tadi, waktu saya belajar, kita tengah belajar, kawan-kawan dah ada nak kerja, kawan-kawan dah tunjuk kereta dia. Apa benda, tak apalah, aku belanja kau makan, kesian kau belajar lagi, tak apa aku bayar. Kita rasa lah, bestnya kalau dah kerja, kita rasa macam tu. Nenek saya tanya satu soalan, Pak belajar dia tanya. Tak sampai tak tidak aku tengok kau ni, tak sampai tak tidak aku tengok kau kahwin, tak sampai tak tidak aku rasa duit kau. Nenek saya dekat Batu Kikir. Itulah soalan ni yang mencengkam minda dan perasaan saya. Alhamdulillah sempat saya, dia pun panjang umur, sempat dia rasa. Seorang kawan saya lepas saja SRP, lama betul SRP. Saya generasi terakhir SRP, walaupun saya lebih muda daripada cikgu aku. Macam tak je. Tak adalah. Lepas saja saya peksa, kawan saya yang seorang ni, dia tak nak lagi dah sekolah situ, tak nak sekolah asrama penuh, dia masuk sekolah biasa. Habis sekolah dia terus kerja kilang. Dulu kerja kilang, mak ayah pun tahu kan, 1980-an kerja kilang kaya. Dia jadi technician, dia naik bas 7 pagi 7 malam 7 malam 7 pagi. Dulu kilang Alps, Motorola, Samsung dulu. Memang orang memang berebut. Saya minta kerja dulu, tak dapat, tak layak, minta maaf dah penuh. Tak dapat.
Saya try minta. Kawan saya ni kerja kilang, ada satu kilang, saya tak nak sebut kilang mana. Dan dia alhamdulillah mewah. Siapa yang kilang dia base pada Jepun, setahun 2-3 kali training kat Jepun. Yang kilang dia base orang Korea 2-3 kali pergi Korea percuma. Masa tu drama Korea tak ada lagi. Belum ada. Belum ada lagi. Berkakak. Tak ada. Belum ada lagi, tak ada. Jadi dia mewah, tapi cabarannya sampai pada tahun 1997, 1998. Bila berlakunya kegawatan ekonomi, banyak kilang-kilang tutup, bank digabungkan, banyak syarikat gulung tikar. Pada ketika itu termasuklah sahabat saya jadi mangsa, dapat duit pampasan, balik kampung. Dapat duit pampasan, balik kampung, kemudian bekerja dekat kampung. Setelah beberapa tahun ni, saya nak bagi tahu realiti, nak you all fikir. Sebab beberapa tahun saya berceramah dekat satu daerah dalam Malaysia ni, tak nak sebut negeri mana. Saya turun daripada pentas, saya nampak kawan saya tegur, saya sebut nama dia. Dia menangis, dia kata, kau ingat aku lagi? Ya Allah, kau ingat aku lagi? Apa tak ingat pula? Kita main bola sama, badminton sama. Saya kata dia. Dia peluk saya, kemudian dia pusing, dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak Samsul debat kawan ayah dia? Dah, saya nak bagi tahu keadaan dia. Anak tak percaya bila tengok ayah keadaan macam tu. Saya bukan nak hina dia, tak ada. Tapi sahabat saya ni, masa tu dengan pakaian lusuh dia, track shoot, ada koyak sikit bawah, saya nampak. Saya peluk dia, memang pakcik sama dengan dia dulu. Sekolah, kita orang sukan sama-sama, kita orang kelas sama, cakap tu. Ingat tak kita main bola, kau main keeper dulu, lepas tu kau kepala kau berjahit ni, sebab apa kau berlanggar dengan pemain bola sepak Malaysia tu. Sekarang ni dah pernah main Malaysia, kawan kita orang ni, dekat sekolah Tunku Durah ni. Dia pun dah lupa cerita tu. Yalah, betul lah. Lepas tu bila saya cerita anak dia, ya ke? Anak dia pun terkejut. Apa pesan sahabat saya kat saya? Kalau kau ceramah kat sekolah, kau ceramah kat universiti ke mana-mana, kau pesan dekat dia orang, jangan tak belajar. Kau boleh malas hari ni, boleh. Tapi ada ayat tu, saya memang tak nak belajar sebab saya nak jadi YouTuber, nak jadi influencer. Kan? Okey. Macam ni lah. Dulu ada satu fenomena MIRC Kampung Mamak Chat. Dulu. Belum tu lagi. Yahoo Messenger belum lagi. Belum lagi masa tu. Lepas tu dah chat. Masa tu Cyber Cafe masuk RM15 sejam. Dekat Terminal 1 bayar RM15. Lepas tu RM10 sejam. Ada orang curi ayam, curi telur kat Felda ni sebab nak masuk Cyber Cafe. Lepas tu jadi RM10. Mak ayah tahulah, lepas RM10, RM8, RM5, RM4, kan? Sudahnya sampailah sekarang RM1 siap ada free jam yang pertama, dengan syarat lebih sejam. Ada. Kemudian lepas zaman tu tiba-tiba ada Friendster. Lepas tu ada BlackBerry Messenger, BBM. Tekan yang huruf WhatsApp keluar bunga. Korang kat mana cakap macam ni? Korang tak tahu. Lepas tu tiba-tiba Facebook. Facebook ni orang tua je. Facebook tu sekarang ni orang tua je. Menaip, sudahlah, aku menyampah betul dengan orang ni. Boleh jalan lah pihak sekolah ni. Dah ada je. Orang tua je yang tengah menaip-naip, siap karang kan, kutuk-kutuk orang ni. Tapi ada orang tu yang ringkas je Twitter. Boleh jalan lah, kau ingat kau bagus sangat, macam tu je. Pahal? Yang seorang tu komen. Kemudian ada yang lagi baru, IG, Instagram. Wah, Instagram. Ingat canggih ada Instagram, tiba-tiba ada TikTokers. Kan? Dan ada orang sanggup membodohkan diri sendiri sebab biar konten tu tinggi dan dapat duit. Ada orang sanggup macam tu. Tu sebab saya kata kita boleh tak nak belajar, malas lah sebab buat tu. Tapi yang buat tu tak kena, kalau malas pun tak jadi tau. Kan? Macam saya lah YouTube ni sambil-sambil je, bukan kata nak bersungguh-sungguh sangat pun, sebab yang penting konten kita. Kan saya kata tadi, kekayaan paling besar adalah akal. Dah beritahu dah tadi. Kita malas, kita dapat apa?
Katalah kita belajar. Kita belajar tentang tu je. Kemudian tiba-tiba dia tak relevan. Tiba-tiba TikTok ni dah tak pakai, tiba-tiba YouTube dah tak pakai, ada benda lain. Adakah kita nak tukar? Oh, kena tukarlah yang ni. Tapi alangkah bagusnya kita seorang YouTuber, kita seorang TikToker, kita influencer. Dalam masa yang sama kita seorang doktor pakar di KPJ. Dalam masa yang sama, apa jadi doktor pakar tak boleh buka TikTok? Apa jadi penceramah tak boleh ada YouTube? Apa jadi seorang guru tak boleh ada YouTube? Ada. Cikgu sekarang dah record dah pengajaran. Okey, kelas hari ni cikgu nak mengajar tentang subjek ini. Okey, bab 3. Lepas tu dia bagi dekat universiti, budak IT tu dia edit. Cikgu Azna, okey kelas today I would like, cikgu kita tahu bila dia mengajar kan, tiba-tiba keluar dekat skrin tu kering. Jadi ada 3 perkara. Serap, ada dia punya grafik dia serap keluar, edit. Lepas pada tu cikgu dah boleh dah dengan bangganya bila dah selepas projek tu setahun dia buat, dia record pengajaran dia. Okey kelas, pada yang tak faham nanti tolong buka link YouTube ni. Okey, sebab dia tengok balik macam mana saya ngajar. Okey, macam tu lah keadaan dia. Nampak tak? Sebenarnya walaupun follower masa tu 2 orang ni, cikgu dengan saya, tapi lama kelamaan akan jadi ramai. Itu sebab saya kata, sebab apa? Walaupun cikgu tadi buka YouTube tak relevan, tak apa, dia masih lagi cikgu. Dia jadi TikTok, dia masih lagi cikgu. Tu sebab pentingnya ilmu. Kejar karier kita. Tolak ke tepi perasaan-perasaan yang lain. Tolak tepi. Malas bukan pilihan. Orang kita Malaysia ni boleh malas pada semua benda. Jom makan, malas nak makan. Jom tidur, malas tak rasa nak tidur. Malah tadi berapa ramai yang lambat tidur. Ingat aku tak tahu. Bila lalu, dia cikgu dulu. Dia gelak tu mana betul? Betul tu. Jadi malas bukan pilihan. Biar kita struggle hari ni sikit je lagi. Berapa bulan ni? 4 bulan. Habis 4 bulan ni korang dah keluar satu fasa lain, another level. Korang belajarlah rajin. Abang akak dah habis belajar. Okay. Kita orang sekarang ni tengah fikir nak pergi universiti, nak pergi college. Okey, you belajar. Jangan main-main lah. It's not easy, you know. Macam tu sebabnya untuk 4 bulan ni please tolong ubah perangai. Sebab 4 bulan ni menentukan ke mana you all akan pergi dan menentukan kau buat apa hari ni. Kau buat apa sekarang? Bermula daripada keluarnya daripada perkampungan ilmu. Belajar rajin. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. So kesimpulannya apa lepas ni? Bila belajar, awak kena tahu dia matlamat, baru awak tak malas. Sebenarnya sekarang ni awak malas sebab nak belajar buat apa kan? Kenapa kena belajar 1 campur 2 3? Kenapa kena belajar 1 campur 3 Malas lah, malas. Awak kena matlamat. Apa yang Ustaz cakap tadi. Okey, ada ilmu tu campaklah mana pun insya-Allah awak hidup. Ada saya lagi ceramah Ustaz kan? Okey lah. Okey? Alright. Ilmu tu kena diingat. Sekarang mak ayah ada, you are safe. Esok kalau mak ayah dah tak ada, betul, awak tinggal seorang, ilmu tu lah yang awak nak bawa pergi mana-mana. Okey? Alright. Ustaz, tadi kita tanya pasal malas. Okey. Ni budak yang rajin Ustaz. Soalan budak rajin ni, okey, kenapa bila dah baca dan hafal tapi dalam peperiksaan tak dapat jawab? Dia dah baca buku tu rajin Ustaz, tapi exam dia tiba tak ada jawab. Okey. Hui. Susah soalan tu. Belajar rajin tapi sampai masa peksa tak boleh jawab. Maknanya kita hanya belajar tentang sesuatu perkara tapi mungkin kita kurang buat ulang kaji past year question. Cikgu kena suruh buat. Sebenarnya past year question ni yang kita buat ulang-ulang, percayalah SPM besok ulang-ulang soalan yang sama, hanya angka mungkin fakta tu diubah sikit-sikit je tapi mirip dengan soalan yang lama. Tu sebab kena istiqamah buat ulang kaji. Lagi satu lagi, blank. Belajar bukan kerana peksa semata-mata. Belajar sebab ilmu. Belajar sebab nak faham. Belajar sebab nak jadi bekalan hidup kita. Sebab ada sahabat-sahabat saya, ni ambil contoh sahabat saya dulu, kita orang belajar law, ambil
law, belajar tentang law of contract. Dia tanya tentang soalan, ada satu notes, what do you understand by the concept of proprietary estoppel. Itu ada satu kontrak, satu istilah dalam undang-undang kontrak. So kami pergi 8 orang berjalan kaki pergi ke Malaysian Bar Council, kan, Majlis Peguam Malaysia, untuk nak minta beasiswa Majlis Peguam Malaysia yang dapatlah loan lebih kurang 5,000 setahun. Kita orang pergilah interview. Salah seorang yang ditanya soalan, bila lecturer, bila peguam tu tanya, majlis peguam tanya, apa, what do you understand the doctrine of proprietary estoppel? Dia kata apa? Entah, tak tahu, tak belajar. Lecturer tak pernah ajar, dia kata. Bila jawab lecturer tak pernah ajar, Malaysian Bar Council terus telefon fakulti undang di UiTM. What happened? Kenapa student you jawab macam ni? Dia kata tak pernah belajar. Malunya. Dia bukan jawab tak tahu, bukan jawab tak ingat. Dia kata lecturer tak pernah ajar. Maknanya ramai pelajar-pelajar hanya menghafal tanpa faham, sedangkan benda tu dah diajar. Maka selepas itu, saya generasi yang pertama masuk UiTM semester yang pertama, jadi mangsa pada keadaan iaitu dulu jawab peksa, kalau jawab peksa final exam ada 7 soalan, 6 atau 7 soalan, pilih 4 saja nak jawab final. Maka mungkin akan ada 3-4 bab saja akan keluar untuk final. So semua akan spot, rasa yang ni keluar, yang ni tak keluar, yang ni keluar, yang ni tak keluar. Dia ubah format. Kita orang jadi mangsa sebagai uji kaji semester pertama, iaitu bahagian A ada 6 soalan. 6 soalan, soalan pendek, whether you know or not, tu saja. Tahu ke tak? Okey, apa maksud ini? Apa maksud istilah ini? Sila huraikan 3 sebab ini. Dia tak ada pilihan, tak ada nak goreng-goreng, dia tak payah goreng. Soalan tu jawapannya setiap satu tu 6 markah. 5 markah, 5 kali 6 30. Bahagian section B ada 2 soalan. Satu soalan separuh muka surat. Soalannya separuh muka surat. Jawapannya perlukan 2 atau 3 muka surat. Mana ada 2 multiple issues. Kemudian bahagian C, soalan saja 1 muka surat. Makna kena jawab dalam 10 ke 15 muka surat. Kena jawab. Dan yang bagusnya apa? Daripada bahagian A, bahagian B, bahagian C, semua bab keluar. Maknanya kalau kita belajar satu semester tu, bab 1 sampai bab 15 semua keluar. Tak payahlah nak spot yang ni keluar, ni tak keluar. Semua keluar. Cuma tinggal lagi soalan pendek ke soalan panjang, tak tahu. Sebab terpaksa buat macam tu, sebab tak nak lagi pelajar-pelajar belajar disebabkan oleh kerana nak periksa saja. Bila kita belajar sebab nak periksa tu, sebabnya kita melarang para pelajar, tolonglah jangan buat persediaan last minute. Tak apa, saya dah biasa last minute, okey je. Nanti biasa last minute boleh jawab, untung batu tenggelam, untung sabut timbul. Takut batu tak untung, sabut pun tak untung. Jadi makna kata prepare daripada awal. Itu sebab kena belajar tenang, buat study group, fahamkan betul-betul yang ni macam mana. Tak faham, jumpa cikgu. Cikgu, ni apa maksudnya cikgu? Cikgu boleh tak tunjukkan saya? Cikgu lah paling suka kalau ada student datang jumpa dia dekat bilik guru. Sebab tanya dekat kelas, malu. Takut kena bahan dengan kawan-kawan. Cikgu, saya ada satu soalan. Apa? Tanya soalan, siut. Langsung tak jadi tanya. Jadi dia pergilah jumpa cikgu, pergi dekat sekolah kan. Pergi kat bilik guru. Cikgu, saya tak faham nak guna. Cikgu pun cakap, tak apa, tenang. Yang mana satu kamu tak faham? Semuanya. Semua tak faham dah, cikgu tu pula mengaum kan. Apa yang pergi jamakkan semua yang kau tak faham kan. Jadi tak faham, tanya. Itu saya kata tadi, makna kata kalau blank ni, nak elakkan blank, pastikan kita jangan menghafal tanpa faham. Yang pentingnya faham, kenapa macam ni, kenapa macam ni, kenapa macam tu. Tanya soalan tu kat kiri kita balik. Lagi satu lagi, ulang kaji soalan-soalan yang lalu. Dia memang akan ulang soalan yang sama kadang-kadang, lepas tu dia tukar. Tak percaya, saya banyaklah kawan-kawan saya yang tak berapa manusia ni. Kan? Maksudnya dia lembaga. Lembaga peperiksaan. So itulah ayat dia. Dia memang cerita lah. Dia memang cerita soalan lebih kurang je, cuma dia tukar kadang nama kan, nama yang 3 orang ni nama soalan sama. Masa tu siapa yang biasa buat partial question dia akan jumpa, ini macam soalan yang ni senyum aja jawab, sebab sama.
So bila cikgu sebut tu adalah sebabnya. Okey, jangan lupa buat ulang kaji. Cikgu bagi dah soalan-soalan lepas, tapi kita yang tak buat. Tu sebab kena ulang kaji. Mak ayah pun boleh tengok ni. So anak-anak ulang, buat soalan-soalan. Cuba, kalau bagi soalan ni boleh jawab tak? Bagi soalan ni boleh jawab tak? Cuba jawab. Faham tak? Kena buat ni. Kena buat. Kalau tidak kan kita yang rugi. Kan kita dah ada peluang, kita dah diberi dah kemudahan. Cikgu guna duit sendiri, photo state tau bagi you all. So makna cuba jawab soalan-soalan yang lepas. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Okey, so lepas ni saya harap bilik guru tu dia akan meriah sikit dengan pelajar yang masuk untuk bertanya. Sekarang bilik guru suasana sangat tenang. Relax. Tak ada siapa risau nak tanya soalan tak faham, tak ada. Dalam kelas pun dia relax, dia tak tanya. So lepas ni saya harap cuti ni buat. Okey, ikut apa Ustaz cakap. Itu cara dia. Okey, ni Ustaz. Macam mana nak stay istiqamah dan paksa diri dalam beribadah. Ni mungkinlah ibadah ni kan. Okey Ustaz. Macam mana cara nak istiqamah dalam ibadah ni, ikutlah ya. Macam ada yang bukan Islam, dia adalah cara dia, dengan cara dia sendiri. Yang pentingnya sekarang simple aja. Ibadah ni kita nak minta dengan siapa? Ibadah ni minta dengan Tuhan. Ibadah minta dengan Tuhan. Sebab apa-apa juga yang ada dalam dunia ni yang kita nak, kalau Tuhan izin kita dapat. Tuhan tak izin kita tak dapat. Kita dah belajar dah. Dah belajar, bukan tak bagus, tapi Tuhan bagi bagi demam. Tuhan bagi kita tak sihat hari tu, dah tak boleh jawab soalan. Contoh, aduh tak laratnya, nak cepatlah kan. Jadi tu sebabnya minta dengan Tuhan banyak-banyak. Tujuannya sebab hanya Tuhan je boleh makbulkan apa yang kita nak. Tuhan yang boleh makbulkan apa kita nak. Jadi nak istiqamah macam sekali lagi lah, matlamat dia untuk siapa? Untuk siapa? Kita nak macam-macam ni. Kita nak berjaya, kita nak masuk universiti, kita nak dapat result yang bagus. Lepas dapat result yang bagus, dapat masuk universiti pula dapat result bagus di universiti, kemudian dapat kejayaan yang baik, kemudian dapat gaji yang baik, kita dapat memperlengkapkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, nak kereta, nak motosikal, nak rumah, nak belanja mak ayah, bawa mak ayah pergi berjalan, nak tunjukkan kat mak ayah kita juga boleh berjaya. Kita ada matlamat yang besar, tapi matlamat ni semua selain daripada usaha, perlukan satu, keizinan daripada Tuhan kita, daripada Allah Ta'ala. Tuhan kata boleh. Tuhan kata nanti dulu, engkau kena susah dulu. Susahlah kita. Tu sebab minta, ya Tuhanku bantulah, Tuhanku aku nak sangat berjaya. Tiba-tiba kerajaan mengumumkan, Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan mengumumkan bahawa keputusan SPM pada tahun 2023 yang akan diumumkan pada tahun 2024 akan diumumkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang, SMSE. Wah, apa hal? Rupa-rupanya daripada 100 berapa? 234. Daripada 234 student ni yang calon peperiksaan SPM, 300 dapat semua A. Pecahan tak wajar. Dengan mayah-mayah pun ambil pencil sekali. Rupanya. Kan? Masa tu lambat-lambat pergi sekolah pun tak apa weh. Gila kau, semua A. Semua A. Masa tu contohnya. Tu maksud saya tu maknanya kita minta Tuhan bantu kita. Tapi minta Tuhan bantu, janganlah tak buat apa-apa. Mesti dengan usaha. Orang Arab ada berjanji. Orang Arab dia ada satu janji. Dia sebut apa? Manjadda wajada. Siapa berusaha mesti berjaya. Tapi nak berjaya tu minta izin Tuhan. Tuhan izinkan, insya-Allah kita boleh berjaya. Jadi nak istiqamah macam mana? Ingat wa zakarullaha katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak, ingat Tuhan banyak-banyak. Insya-Allah kita akan istiqamah. Wallahu a'lam. Alright, untuk beribadah, tempat kita minta satu, kita usaha. Tapi tempat kita minta ada satu tempat yang minta. Alright. So lepas ni solat jangan tinggal. Itu juga yang non pun, awak ada cara masing-masing. Alright, minta. Usaha. Macam Ustaz cakap lah, awak jangan minta aje tapi lepas tu tidur. Usahakan dengan dia. Alright. Ni Ustaz satu lagi. Yang tadi Ustaz.
bagaimana untuk mendapatkan semula kepercayaan daripada guru dan ibu bapa selepas kita tidak dipercayai lagi. Mungkin ada something happen and between start, so kepercayaan tu dah tak ada, pada guru ibu bapa dah tak percaya. So macam mana dapat semula kepercayaan? Susah bagi guru untuk mempercayai para pelajar yang telah merobek hati guru. Dia ibarat drama perempuan itu. Apabila Emir mengkhianati Khalish, saya tak tengok orang share dalam TikTok. Contohlah, contoh guru awal. Tak ada. Apabila guru ni dia nampak, dia rasa kecewa, dia rasa frust. Budak ni tak boleh lagi. Aku rasa fail lah budak ni. Itulah momen yang paling menakutkan pada seorang pelajar sebenarnya. Bila guru berputus harapan kepada anak murid dia. Itu sebab saya pesan tadi, pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Tolong dengar pesan cikgu. Apa cikgu suruh buat, apa cikgu larang, jangan kita buat. Datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Kalau cikgu dah kata jangan, janganlah. Ini yang cikgu kata jangan, yang itulah yang kau buat. Cikgu suruh buat, tak maaf cikgu, tak bawa. Cikgu ni gaji dah lah, tak ada allowance tambahan. Dah lah teruk buat kelas tambahan. Auto state semua pakai duit sendiri. Kadang-kadang pakai duit suami. Siapa tu? Contoh. Contoh lah. Tak kisahlah. Kan ada cikgu-cikgu minta dengan suami dia tolong photo state. Bang, ada tak duit sikit, contohnya nak photo state untuk anak-anak. Buat sekali tiba-tiba. Okey, mana yang cikgu photo state tu mana? Lupa tu. Tak bawa tu. Dengan muka tak bersalah. Tak tahulah mana letak. Saya nak dapatkan tu. Bukan senang. Kau boleh tak bawa? Dia kata macam. Contohlah, contoh. Makna kata tu sebab kita tak appreciate cikgu kita. Tu sebab kata adab tadi yang dia bagi hargai, yang ni besok kena bawa. So jangan lupa, jangan kita keluarkan, simpan dia besok nak kena bawa ni. Kita tahu cikgu Azlina sensitif macam mana. Contoh, from now on, cikgu Azlina kata untuk ada tu kan, macam cikgu Azlina cakap macam tu kan, ada kan. Jadi makna kata tolong. Tu sebabnya kita kena tahu, bila cikgu berputus harapan, susah dah kita nak berjaya. Itu sebab dengar pesan cikgu. Kalau betul kita terlupa, tersilap, cikgu betul-betul sungguh, cikgu minta maaf cikgu, saya memang dah bawa dah sebab cikgu saya minta. Cikgu boleh tahulah korang ni saja-saja memang tak minat ataupun semua, cikgu boleh tahu. Itu sebabnya kita ni doa cikgu ni mustahak. Kau takkanlah Dr. Usman Awang tak beritahu dalam sajak dia beritahu seorang doktor, seorang lawyer, seorang engineer, semuanya bermula dengan seorang guru biasa. Cikgu ni setiap kali korang semua dapat straight A's, gaji cikgu naik RM50, betul tak? Tak betul, RM1 pun tak naik. Kau boleh betul, kau tahu tak? Habis cikgu ajar ni untuk apa? Bukan untuk diri cikgu, untuk kamu. Mak ayah ni ikhtiar kerja siang malam cari duit. Kau nak tu, nak duit. Ya, duit belanja, ya, duit buku, ya, duit yuran, ya, duit bas, ya, duit van, ya, duit rokok. Kau cuma kau tak cakap aja. Duit vape. Bila kita minta dengan mak ayah bagi. Mak ayah nak apa? Yang apa? Ayah dah catat, bayar balik. Tak. Ayah nak kita balas dengan kejayaan. Balas dengan kecemerlangan. Dan salah satu cara nak capai kecemerlangan selain daripada kita jaga hati mak ayah kita, tolong jaga hati guru kita. Walaupun guru tu terlebih rajin buat kelas, pergi je lah. Cikgu tu terlebih rajin buat kelas, sampaikan hari raya haji pun dia nak buat kelas, pergi. Kalau cikgu tu kata buat homework ni sampai 50 muka surat, cikgu sikit sangat, buatlah 100. Kenapa sikit sangat cikgu? Biasa cikgu bagi 70, hari ni 50 je. Cikgu pun, alamak kau cakap ke nyindir aku ni? Kan? Sebab kita sayang cikgu kita.
Cikgu marah kita sebab tak. Kau ingat cikgu sayang sangat dengan kau? Tak ada. Cikgu nak kau berjaya je. Sampai satu tahap Cikgu Azlina pernah kena tegur, "Cikgu, terima kasih cikgu, saya terima kasih. Awak ni siapa?" Sebab anak muridnya ramai, tapi dia tetap mengajar. Dan korang dah tingkatan 5 ni, waktu hari pendaftaran, lah muka ni lagi, cepat-cepatlah kau habis, macam tadi cikgu Zuraina yang tadi kan, dah rupanya dah berpuluh tahun dia masih lagi semangat mengajar. Saya pula mungkinlah dalam bidang akademik saya tak semangat lah, tapi dalam debat pidato saya mesti lagi semangat mengajar universiti tu. Kalau dia nak minta saya point, saya akan ajar macam ni, cara teknik betul berhujah, apa benda point nak bawa, semangat lagi. Sebab benda tu dah ada dalam darah daging kami ni. Memang nak mengajar. Kadang biasalah jadi cikgu penat dengan perangai korang, tapi kebanyakannya cikgu yang saya dengar luahan perasaannya, kebanyakannya tak adalah sampai nak berhenti mengajar, tak ada. Tak tahulah budak-budak ni penat, tak tahu nak cakap. Tu saya pernah dengar ayat tu, saya tahulah penat macam tu kan. Sebab perangai, sebab apa? Sebab dah ada kemudahan macam-macam. Mak ayah dulu-dulu kadang-kadang peluang nak belajar tak ada, hidup susah. Kita sekarang ni sekolah depan rumah kan, berantar sampai pintu pagar, buku siap, semua siap, duit siap, semua belanja siap, semua siap dengan baju hitam dengan belang kuning tu, dengan baju semsa tu, semua siap. Perkampungan ilmu semua siap. Masa zaman Cikgu Azlina, mana ada ceramah motivasi? Tak ada. Belajarlah rajin-rajin. Mana ada? Tak ada. Kan, bersemangat kita. Boleh biaya tak? Boleh. Biaya tak boleh. Mana ada? Tak ada. Tanyalah zaman pengetua tu, lagilah tak ada. Kita orang ada satu motivator, nama dia mak. Motivator kita orang, mak, ibu, amma. Kalau nak belajar, belajar. Tak nak belajar, sudah. Itulah motivasi yang ada. Mak saya pula, kau nak jadi orang, kau belajar. Kita pun fikir, selama ni aku bukan orang ke apa. Betul. Mana ada dulu motivasi? Tak ada. Belajar rajin-rajin, siap teknik menjawab soalan. Bagaimanakah kaedah ni? Oh, malam tadi sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa. Begini, soalannya akan keluar macam ni. Nampak? Malam tadi cikgu apa yang ajar? Apa? Suresh. Cikgu Suresh. Mana cikgu Suresh? Dah tinggal sejarah dah. Dia ada sekolah lain. Dia pakar sejarah. Cikgu sejarah mana cikgu sejarah? Dia ni. Mana? Dah sampai lagi. Mana? Dia senang mengkaji sejarah juga. Subjek sejarah ni memang betul. Cabaran dia fokus. Paling lama 20 minit. Pelajar akan fokus 20 minit. Masuk minit ke-21, pelajar dah mula berada pada zaman yang cikgu tu ajar. Kalau zaman Kesamaan Melaka, dia terbayanglah cikgu tu pegang keris. Jadi dah cenderung. Tu sebab dalam kelas sejarah, pelajar-pelajar kalau nak minat subjek sejarah, siapa yang nak jadi, yang nak bagus, nak jadi lawyer, kena subjek sejarah bagus. Subjek English kena power. We'll never learn English, but we practice English. Man. Betul. Kita kena belajar. Saya dulu sekolah Smart Labu, setiap hari Rabu diwajibkan bahasa Inggeris. Satu perkataan bahasa Inggeris keluar denda 5% satu perkataan. Satu perkataan selain bahasa Inggeris. Perkataan selain bahasa Inggeris 5% satu perkataan kena denda. Itu. Apa yang berlaku dekat sekolah Smart Labu pada hari Rabu, senyap sunyi. Tak ada siapa pun bercakap hari itu. Iya, kena minat. Kena cakap, cari. Kita nak ambil paper tu, kena minat. Allah, tak minat lah. Jangan, tak minat pun bagi jadi minat juga. Dulu mana ada, macam subjek matematik, mana ada A4 paper, betul tak? Tanya mak ayah, mana ada A4 paper dulu boleh conteng-conteng, beli A4 paper bagi anak. Kita dulu pakai kertas sok gambar tu, dekat tepi-tepi celah Iklanan Hill tu.
Mana ruang kosong buat kira dekat situ? Surat khabar penuh. Betul. Sebab nak berjaya punya pasal, kita kena tanam juga minat tu. Kena tanam minat. Jadi makna kata, insya-Allah saya yakin kita semua ni boleh berjaya sebenarnya. Boleh berjaya. Kan? Jadi apa soalan tu tadi? Pasal apa tadi? Tadi soalan dia tadi macam mana tadi? Kepercayaan. Kepercayaan. Jadi ikut apa yang cikgu nak. Ragam cikgu suruh ni, buat. Cikgu suruh latihan, buat. Cikgu suruh submit assignment, buat. Itu cara dia. 5 perkara tak boleh elak nak berjaya. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Kedua, mesti ada komitmen, datang kelas, buat assignment, buat kerja rumah. Ketiga, fokus dalam kelas, jangan buat benda lain. Ini cikgu pusing je, kan? Yang seterusnya, kena ada disiplin, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Apa cikgu suruh buat, cikgu larang, jangan kita buat. Dan begitu juga mesti ada keberterusan istiqamah. Jadi nak pastikan kembalikan kepercayaan, buktikan dengan result. Assignment, cikgu suruh buat homework, bagus pula homework dia, cantik pula, kemas dia buat. Tunjukkan yang kita nak berjaya. Periksa penggal, periksa percubaan, buktikan periksa percubaan kita dapat result bagus. Hari tu fail, merah semua, merah padam keputusan tu, sampai merah muka mak ayah kan, menyala merah tu kat muka tu kan. So ubah. Lebih baik kita fail sekarang supaya kita tahu mana kita nak perbetulkan. Tapi kalau dah memang bagus, jangan nak try fail. Kau kena fail dulu ni. Tak. Buat yang terbaik. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Jadi Ustaz ni majlis melalukan kehadiran Yang Besar Yang Mulia Tuan Adnan bin Haji Daud, Pengetua Sikit Senawang, dan juga Encik Mazuki Abimana, Ketua DPP IBJ. Terima kasih selamat datang. Satu lagi Ustaz, yang ni soalan ni bukan pelajar saya tadi. Apa pendapat Ustaz? Yalah, sebab ni pelajar sunnah kata 5 kan. Apa pendapat Ustaz tentang pelajar ni yang dia kata couple kat sekolah tu motivasi, sumber motivasi untuk datang ke sekolah Ustaz. Motivasi dah. Mana bangun pagi kalau mak ayah kejut malas, tapi alamak, dia punya tuan dekat sekolah kena bangun. Okey. Kepada semua, jangan terpedaya dengan drama-drama Melayu. Kan? Engkau bagai air yang jernih, tak salah. Ataupun dil tumhara. Ataupun ten nana maren ten kala payan ten karen ten ni wen wo ai ni om tu sheng. Tak ada, yang Cina tak ada, tak apa. Semua tu digambarkan dekat dalam filem dan drama. Kalau kita tengok, semua dah ada career. Mana ni yang sekolah? Tak ada. Cinta-cinta beruk ni tak ada. Faham? Sekarang ni saya nak beritahu yang paling mustahak sebenarnya. Kalau nak kata motivasi, saya nak tanya lah. Saya nak tanya tu terang lah. Saya tak nak tunjuklah sesiapa yang dah ada couple. Saya tahu muka dia couple pun saya tahu. Tak payah tunjuk orang. Ya, habis dia tunjuknya semua orang. Kan? Antara kasih sayang orang manusia yang baru kita kenal tak berapa tahun dengan kasih sayang kedua ibu bapa, mana yang lebih mendalam? Tolong jawab sikit. Pandai jawab. Jadi tunaikan hasrat dan keinginan mak ayah dulu. Sebab kalau kita kata kita bermotivasi, kita mengkhianati kepercayaan yang mak ayah berikan. Ada tak mak ayah kata, pergi sekolah nanti jangan belajar, cari menantu untuk mak? Tak ada. Ada tak? Nanti tolong cari lelaki yang baik-baik untuk apa? Untuk jadi menantu kepada ayah. Ada tak? Tak ada. Mak ayah kita pesan apa? Maka dengan ini, saya Syamsul Debat mengisytiharkan semua kapal-kapal yang ada di sekolah menengah Senang
Mulai saat anda detik ini, saya isytiharkan clash serta-merta. Siapa yang tak tepuk sangat, aku tahu kau couple. Sebab tidak ada kasih sayang yang lebih relevan, yang boleh bawa kita berjaya selain pada kasih sayang kedua ibu bapa kita. Percaya cakap saya. Sebab apa? Contoh paling simple dia. Mak ayah kerja, kadang tak balik-balik. Ayah kerja. Ayah kerja, cari duit, ayah kerja, pergi kerja hilang. Ada ayah kerja ni tak cukup, buat part time, nak tambah duit. Sebab apa? Yang penting anak belajar. Duit ini duit yang halal, hasil daripada titik peluh ayah, hasil titik peluh ibu. Buat pula kek, buat pula kuih, kerja pula dekat pasar raya, jaga cashier contohnya. Kerja macam-macam sebab yang penting anak belajar. Betapa suci dan halalnya rezeki itu mak ayah. Couple, mana datang duit? Hari ni I belanja, you makan. Okey, makan ayam gepuk dekat Senawang, I dengar sedap, pedas lah. Kau kan, kau pun geli dengar kan? Okey, tak apalah, hari ni I belanja. Duit ambil mana? Mak ayah penat cari duit. Kau boleh guna duit itu untuk orang yang kau baru kenal beberapa bulan, beberapa tahun. Kau mengkhianati. Duit tu haram hukumnya kau gunakan untuk tujuan selain pada belajar. Kau sanggup tak makan, tak minum, mak ayah suruh makan, suruh minum, kau tak nak makan sebab simpan duit nak beli music box, nak beli kad, nak beli ni, nak beli macam-macam, nak beli top up, nak prepaid, sebab nak call. Haram hukumnya, saya beritahu. Ini pesan betul-betul. Malahan hari ni kau rasa itulah yang paling lawa dalam hidup kau. Kau rasa itulah yang paling handsome dalam hidup kau. Percaya cakap saya, kau keluar pada sekolah, baru kau tahu dunia ni besar mana. Tanyalah mak kau, dulu clash dengan boyfriend macam mana. Matilah kau kena lenyek semblot, matilah kau terbakar. Dia tu saya cakap dulu. Ayah pun sama kan, lantaklah kau peras clash, tapi akhirnya Allah temukan. Bila dah bekerja, Allah temukan jodoh yang baik. Itu je. Betul. Yang India lagilah family kan, family arrange yang baik-baik saja. Masa belajar dulu kadang okey je. Orang ya, betul. Betul, yang penting bahagia. Tu sebab saya kata tadi, jangan fikir pasal couple, tak usah. Belajar dulu. Dah belajar, masuk universiti, dapat karier yang bagus, dah ada gaji 5-6 ribu sebulan, 10 ribu sebulan, dah ada kereta, dah ada rumah. Okey, fine. Siapa nak kahwin dengan aku? Beratus sekarang. Baru betul. Nanti besok kau dah kerja, kau dah belajar, kau dah kerja, dah ada gaji, tak payah tunggu mak yang tanya, kau ni bila nak kahwin? Sabar mak. Relax. Saya tengah tumpu kepada karier saya. Wah, macam tu. Ni sekarang kau, you sayang I tak? Masa tu you suka color apa? I suka color pink. Samalah kita yang jantan ni pun suka pink. Pahal. Tu sebab saya dah umum tadi, tak ada lagi couple-couple. Habiskan SPM dulu, boleh ke tidak? Kau tak payah sebut nama orang lain biasa. Jadi percaya cakap saya, banyak keburukannya pada couple daripada kebaikan. Percaya cakap saya. Sebenarnya dunia korang tak cukup luas lagi. Tanyalah mak ayah. Tu sebab mak ayah kata jangan. Kau ini hak kita. Kita dah dewasa, kita ada hati dan perasaan. Pijak kan tahu lah. Banyak cerita kau. Belajar dulu. Wallahualam. Okey, sambungan ni Ustaz. Apa pendapat Ustaz macam mana belajar ni kadang-kadang
larangan ibu dan ayah tu. Okey, nak keluar. Mak nak keluar sekejap-sekejap boleh? Jangan. So pada dia itu adalah mak ayah dia mengongkong dia. Buat tu tak boleh, ini tak boleh, tu tak boleh. Tapi sebenarnya ada sebab mak ayah tak bagi. Tapi pada dia mengongkong sebab dia tengok kawan boleh, kenapa saya tak boleh? Macam mana Ustaz? Dia macam saya belajar dululah. Saya dulu bila belajar kat sekolah rendah dulu, saya paling teruk dulu mula dapat nombor 3, nombor 4 dalam kelas. Sekolah kebangsaan Paroi. Tiba-tiba dapat nombor 8, kena rotan. Kena rotan ni. Snap 2 kali. Kenapa aku kena rotan? Kawan aku nombor 30, bapak dia relax aja. Enggak, kadang tak faham tau kenapa. Jadi rupanya nak keluar, jangan keluar. Nak main takraw juga. Tu sebab anak pun ikut perangai macam tu kan. Saya nak keluar main takraw, jangan main hujan. Saya pakai stokin badan tinggi ni, so main takraw. Jangan hujan, pakai stokin lagi. Lepas tu arwah abah saya, dia buka pintu, pergi main sekarang, langsung buka stokin. Bila suruh tak berani buat. Sebenarnya mak ayah kita mengongkong ada sebab. Dan kena ingat Tuhan bagi satu amanah dan tanggungjawab. Kadang-kadang tak kira Melayu, Cina, India, tak kira. Semua Tuhan bagi tanggungjawab tu dekat mak ayah. Dan tanggungjawab tu semua ada satu aura dia tersendiri. Dan kadang-kadang bila kita lawan tu lah macam-macam benda jadi. Macam-macam benda jadi. Dah lah kita tipu mak kita, keluar sekejap je, tapi keluar lama. Mana ada kejap. Lepas tu kata nak jumpa kawan yang ni, tapi tak dia jumpa kawan ni. Dia kata nak jumpa dengan Zarina, tapi rupanya Zari. Kan? Lepas tu jumpa, tak, saya cerita betul ni. Bayangkan baru-baru ni yang kes di Selangor tu, bayangkan lelaki tu umurnya baru lepas college, keluar sekejap je, setiap hari keluar sekejap, jumpa budak perempuan, bukan pun girlfriend dia. Akhirnya budak perempuan tu pregnant. Dan budak perempuan tu pregnant, apa jadi? Dia tikam budak perempuan ni. Dah tikam, belah perut dia, keluarkan janin, buang dalam parit. Kemudian bakar budak perempuan tu. Dah tak cukup, esok datang lagi bawa minyak petrol, bakar sekali lagi. Tak ada manusia yang paling sedih melainkan ibu bapa bila tengok anak tadi nak keluar sekejap tadi, rupanya tak balik-balik lagi dah. Itu sebab bila mak ayah larang tu, tolonglah dengar. Mak ayah ni ada insting, jangan. Saya dulu keluar, zap, langsung terseliuh kaki, padan muka, elok, belanggar lagi cakap mak kau. Saya dulu balik dah lah kena sebat dengan arwah abah dulu sebab main waktu hujan. Saya main dengan kawan saya arwah Haidil dekat Kampung Pancur, main petang, hujan main ni, main punya seronok. Telefon dalam rumah bunyi. Dulu mana ada handphone. Mak saya telefon mak kawan saya tu, dia tahu saya main kat situ. Balik, mak kau panggil balik. Kurang kabut balik. Sampai rumah bukan percuma. Saya disambut dengan gilang gemilang oleh arwah abah saya. Gilang gemilang, zerap, kena sebat, bengkak muka ni. Masuk dalam bilik, duduk dalam bilik. Sekali mak saya buka pintu, bukannya nak apa, dia kata apa? Bertambah birat rasanya. Ada sebab. Rupa-rupanya esok tu ada kawan seorang kena sambar peti, main tengah hujan. Hari ni cuba tengok, ada orang pergi camping, tipu mak ayah ada camping. Ada satu peristiwa dekat Johor, pergi dekat apa, tiba-tiba datang kepala air macam kisah hari tu, langsung mati. Tipu, kata pergi tuition tapi lepak dengan kawan. Elok keluar pakai baju Samsung, dekat dalam beg dah ada baju lawa-lawa. Jangan. Mak ayah pesan, tolong dengar. Kalau mak ayah larang tu adalah sebab. Jangan. Boleh ke tidak? Mak ayah bukan mengongkong. Besok kau jadi mak ayah, apa yang kau lawan tu, contohnya mak kata, jangan keluar, keluar kejap, jangan boleh.
mak ayah sakit hati tau. Besok percaya cakap saya, kita jadi mak ayah, anak akan jawab sebijon macam mana kita jawab. Besok kita pula jadi mak ayah, jangan keluar kerja ni, sama. Masa tu nenek dia, sama lah macam kau dulu. Tu sebab tolong dengar cakap mak ayah. Saya dulu bila berdua saya tak puas hati juga, tapi bila saya dah keluar, dah belajar kan, dah keluar, patutlah ayah kita ni larang, patutlah ayah. Dulu kan saya dulu masa tengah main-main dekat depan rumah, tiba-tiba Pak Long saya datang rumah. Pak Long tu duduk kat Rasah, saya ada sepupu saya dekat sana. Lepas tu Pak Long saya nak balik rumah, Pak Long nak ikut boleh tak? Boleh lah. Saya pun ikutlah Pak Long saya pergi sampai Rasah. Seronok tengah-tengah main, arwah abah saya sampai. Tin balik. Baru sampai abah saya sampai. Lepas tu saya tahu kenapa lo nak pergi main. Sampailah bila saya dah jadi mak ayah, barulah saya tahu kenapa kita tak boleh terima anak kita keluar pada rumah pergi ke rumah orang lain. Kita cepat nak bawa dia balik. Satu hari nanti you all akan jadi mak ayah, you all akan faham. You all akan faham. So please, buat masa ni nak peksa pula, sebenarnya bukan orang bertunang je darah manis tau. Orang yang nak peksa SPM ni pun darah manis sangat. Tolonglah jaga, tolong jaga adab, tolong jaga diri, pantang larang tolong jaga. Faham? Wallahualam. Okay, jadi yang couple dapat jawapan. Clash hari ni kan? Dah clash dah? Dah clash belum? Dah clash belum? Ni masak dia couple dia nanti. Okay, alright. Okay, yang kedua, ingat Ustaz, mak ayah larang ada sebab. Okay, Ustaz, ini tentang soalan dalam Dewan Peperiksaan. Ustaz, dia minta tips apa yang perlu dibuat nak jawab. Dia dah prepare Ustaz, nak jawab tiba-tiba blank. Lupa. Ustaz, sebenarnya itulah saya pernah bagi tips ni dulu dalam perkampungan ilmu yang dulu. Saya kata sebenarnya kalau nak elakkan blank ni, satu je. Biasa yang jadi blank ni orang yang last minute, satu. Yang kedua, last minute sampai kat Dewan Peperiksaan. Dia lambat sampai kat Dewan Peksa, dia juga akan blank, mudah blank. Sebab dia kalau kabut, alamak, macam mana ni? Kau baca apa? Kau baca apa? Orang ni memang nak kena bunuh ni. Kita tengah frust ni. Kita tengah banyak benda ni. Kau baca apa? Kau diamlah. Betul. Tu sebab kalau orang tanya petua saya, saya ni kalau saya buat persediaan untuk peperiksaan, saya akan buat ikut subjek yang last dulu saya akan belajar. Faham tak? Paper yang hujung saya akan ambil dulu. Tapi itu ikut style masing-masing. Paper hujung, kemudian 2-3 hari saya ambil paper second last, kemudian ambil paper third last, paper fourth last, kemudian sampailah peksa yang kita nak hadap ni, yang lagi 3 hari kita akan belajar peksa paper yang kita sedang nak hadapi. Jadi paper yang lepas ni kita tinggal nak ulang balik semula. Dan petua saya juga, saya biasanya akan sampai ke Dewan Peperiksaan awal. Sampaikan waktu universiti pun saya buat benda yang sama. Nak ambil peksa, saya akan pastikan subuh saya dah sampai dah dekat Dewan Peksa, dekat-dekat dengan Dewan Peksa. Macam mana pula? Saya sampai solat subuh dekat sana kan? Ataupun kita minta ayah kita hantar kita, ataupun hantar kita sampai awal. Sebab apa? Bila sampai dekat sana, buka sekali lalu je semua paper yang kita nak peksa ni, tengok aja, tenang. Jangan benda nak apa, benda nak hafal, baru nak hafal. Tak ada, masa tu last dah. Kita tengok dengan tenang supaya, dan doa, Tuhanku, janganlah kau jadikan aku blank hari ni. Aku nak sangat jawab peksa dengan baik. Relax, tenang. Tu sebab kena datang awal. Orang yang datang kelang kabut, tiba-tiba pensel pula tertinggal. Alamak, yang ni tak ada. Alamak, kita punya kad tu. Kad apa nama tu? IC tak bawa, contohnya untuk peksa ni. Slip peperiksaan tak bawa. Alamak kan. Benda tu akan menyebabkan kita blank. Tu sebab kena prepare daripada awal. Kena bersedia awal. Bersedia awal ni paling penting. Saya memang datang, saya datang awal. Sampailah kan, kadang peksa pagi pukul apa? Paper pagi, besok pukul 9, pukul 8 kan. Jadi bayangkan pukul 6 kita ada 2 jam untuk ni kan. Bawa roti krim, bawa roti untuk bekal pagi kan, makan. Dan lepas tu nanti baru kita makan. Baru kita makan yang berat sikit. Takut kalau makan orang ngantuk pula dia orang peksa ni kan. Ini antara tip. Tapi terpulang
terpulang. Tapi sebenarnya datang awal ke tempat peperiksaan salah satu daripada cara untuk mengurangkan kemungkinan blank. Tapi janganlah awal sangat, seminggu sebelum paper kau dah sampai kat situ. Maksudnya pagi itulah. Kan, kalau pagi tu dia dah sampai dah. Macam kalau paper petang, mungkin tengah hari dah sampai sana. Jangan kita tunggu dekat-dekat nak periksa baru sampai. Melainkan rumah dia dekat. Rumah dia dekat, dia bolehlah prepare kat rumah tu, kan dia masuk, relax je dia masuk, boleh. Okey. Wallahualam. Terima kasih. Baik Ustaz, yang ni daripada pelajar kita terimalah salah seorang ni. Okey, pelajar ni tanya, kenapa dia dah solat, dia dah usaha, dia dah tawakal, hormat ibu bapa, hormat guru, tapi result masih tak cemerlang lagi, masih macam tu sama je. Mungkin kena operate kot otak dia. Tak adalah. Sebenarnya saya yakin mesti ada something wrong somewhere. Ada benda yang kurang, kaji balik. Mungkin ada kita sakitkan hati guru ke, tu sebab kena selalu minta maaf. Cikgu kalau saya buat salah, silap, saya minta maaf, cikgu doakan saya ya. Dengan mak ayah kita, kadang mak kita ada kecil hati dengan kita ke, minta maaf dengan mak ayah kita. Maknanya setiap satu benda tu kita kena cover. Kenapalah result periksa aku teruk ni? Kenapa? Aku dah belajar dah ni. Kan? Rupanya mungkin belajar benda lain, ataupun belajar tu tak sungguh-sungguh lagi, mungkin tak cukup latihan lagi dan sebagainya. Saya yakin ada kekurangan di mana-mana. Sebab mustahil kalau kita dah belajar, mustahil mak ayah kita okey dengan kita, cikgu dah okey dengan kita, kita fail. Melainkan soalan tu adalah soalan teori semata-mata. Kan? Mesti ada kekurangan dan kesilapan di mana-mana yang perlu kita atasi. Muhasabah diri balik. Rasa-rasa sebab apa paper ni aku teruk. Rupa-rupanya ada cikgu tak puas hati dengan kita rupanya. Manalah tahu ada benda yang kita sakitkan hati cikgu misalnya. Ada benda yang kita sakitkan hati mak ayah kita, selesaikan itu. InsyaAllah saya yakin kita akan berjaya. Allahuakbar. Okey, so maknanya jangan berhenti berusaha lah, tu je, dan berdoa. Okey, jangan lupa yang tu. Oh, ni tadi Ustaz. Tadi yang couple tadi tu, couple dia dekat sekolah tu, sumber motivasi untuk dia pergi sekolah lah. So sekarang memandangkan Ustaz dah beritahu hari ni semua couple clash. So sekarang dia tanya macam mana cara untuk meningkatkan motivasi diri. Yang couple dia tak ada dekat sekolah, Ustaz, so macam mana cara meningkatkan motivasi diri? Saya cadangkan mak ayah bawa anak-anak kita balik ni kan, terus singgah dekat taman perumahan yang baru naik. Singgah kat taman perumahan baru naik, berhenti dekat depan, tengok signboard tu. Tengok berapa harga rumah tu. Hanya 800,000, hanya 600,000, hanya 1.2 juta, hanya. Cikgu bahasa Melayu pun pening memikirkan penjodoh bilangan ni tak tepat. Hanya, dia katakan 800,000, dan kemudian mak ayah tolong buat kira-kira dengan anak-anak. 800,000 bahagikan dengan 30 tahun. Contohlah, loan tak pernah sampai 30 tahun pun sebenarnya. Kita saja tarik 30 tahun bahagi 12, tengok jadi berapa bulan-bulan. Kemudian berhenti dekat showroom kereta, cakap kau nak pakai kereta apa besok, tunjukkan kereta tu berapa harga sekarang. Katakan lepas tu siap bagi anak dengar, tanya salesman tu berapa kalau BMW ni dekat Jalan Pasar tu, pergi tengok BMW yang harga 300,000 tu, yang baru tu, yang spek paling rendah sekali tu, 300,000, berapa bulan-bulan. Singgah dekat kedai tu, kedai Yuska yang kat Rahang tu, tanya Velfire berapa sebulan. Kemudian singgah motosikal tu, berapa harga sebulan. Vulcan, Harley Davidson, Goldwing, tanya berapa. Kemudian singgah kat kedai Demak tu, kan, kedai motosikal yang Motor Cup tu, berapa sebulan. Kemudian kita campur-campurkan berapa sebulan kena ada. Jadi inilah sebenarnya motivasi yang kita kena capai, sebab nak menepani kehidupan yang bukan lama makin mudah, tapi sebenarnya makin lama makin mencabar. Kena belajar. Saya berani cakap lah, Cikgu Azlina, cikgu-cikgu yang ada ni, komitmennya semuanya 5,000 dan ke atas setiap bulan. So kalau 5,000 ke atas, macam mana gaji? Nak tak nak gajinya mesti melebihi 5,000 kalau dia nak menepani hidup dia. So kalau gaji dah melebihi 5,000, macam mana?
Boleh tak main-main? Tak boleh. Kena belajar. So aku kena belajar sebab aku nak capai cita-cita aku. Aku boleh besok nak beli rumah aku sendiri. Rumah kecil pun tak apa, tapi aku nak kereta sebiji. Lepas tu aku nak TV yang besar, aku nak beli PS5, aku nak beli PS7, nak beli PS8. Aku nak beli kereta, aku nak beli motosikal besar, aku nak ada semua benda yang ada yang aku impikan selama ni. Boleh tanya anak saya, pakcik dia, adik saya yang nombor 3, Samsul Hafiz nama dia. Bila dia dah besar, dia nak capai cita-cita dia apa? Dia nak beli boot bola, dia nak beli kasut futsal. Sebab selama ni tak mampu beli, dia boleh buat satu rak almari tu kasut futsal dengan kasut bola, boot yang mahal semua ada. Dia boleh beli sebab dulu tak mampu nak beli. Saya dulu geram nak beli kereta. Beli kereta. Kan? Geram nak tukar sport rim dulu. Dulu tak mampu. Kalau mampu pun berhutang. So sekarang beli, jap tukar sport rim. Maknanya benda tu semua memerlukan keuangan, kos. Dan kos ni selain pada mencuri, merompak bank, adalah dengan mencari rezeki yang halal. Nak dapat rezeki yang halal, dapat gaji kerja yang bagus. Nak dapat kerja yang bagus, mesti ada kelayakan. Nak dapat kelayakan, mesti rizak peksa kita bagus. Nak dapat rizak peksa bagus, motivasi belajar rajin-rajin supaya kita boleh capai cita-cita, malahan dapat capai keinginan kita. Besok sampai masa, siapa nama? Lina. Dina dengan Farah. Marah tu Dina lah. Dina dengan Farah. Jom kita pergi cruise. Dah lama tak pergi cuti. Pergi cruise. Berapa bayar cruise? 3 ke 4 ribu bayar. Pergi cruise, pergi mana? Pergi Hatnyai, pergi Krabi, pusing balik, naik kapal, relax, Titanic. Tiba-tiba dah hilang seorang. Mana pergi? Kat laut. Kan? Jakarta, macam saya buat trip sekarang ni, Jakarta Bandung 4 hari 3 malam, berapa? RM2,200. Hujung tahun Kapadokia Turkiye 7,999, 8,000. Pergi umrah berapa? 8 lebih. Hujung tahun 10-11 ribu satu kepala. So kita nak benda tu, takkan tak nak? Tak apalah, saya tak payah belajar rajin. Saya bercuti esok pun pergi U-Burn je. Orang pergi UK, saya pergi U-Burn. Orang pergi United Kingdom, kita pergi U-Burn, Ulu Bendul. Nah, saya bukan halang, tetapi kita semua takkan tak ada cita-cita, kan? Macam ni, sahabat kita, siapa nama? You. Dash. Dash besok sampai masa dia nak pergi sana, nak pergi Hollywood sana. Dia nak pergi dekat India, dia nak tengok VJ berlakon macam mana. Betul tak ada ke cita-cita nak pergi sana tengok macam mana aktris, nak jumpa macam mana, kan? Nak tengok macam mana pergi dekat Europe macam mana? Tak nak ke? Macam penyanyi tu kan, nyanyi baru rangkap pertama dekat Europe, rangkap kedua dekat Malaysia, rangkap ketiga dekat Jambatan KLCC. Takkan tak nak buat macam tu? Makna kata semua ada cita-cita. So nak capai cita-cita ni kena ada semangat. Salah satunya ni dia. Ada benda lain yang lebih penting daripada couple. Ada benda lain yang lebih penting daripada main-main ni. Besok bila dah capai cita-cita, tak boleh main-main ke? Boleh. Kita dah ada career, tak boleh nak tengok wayang. Tengoklah wayang pagi, petang, malam. Tak boleh balik dekat wayang tu tengok. Tak balik lagi, ada lagi nak sambung cerita lain. Bayar. Maknanya yang penting kejar cita-cita dulu. Wallahualam. Baik, terima kasih Ustaz. Sekarang ni saya buka pada ibu bapa. Kalau ada satu soalan daripada ibu bapa nak tanya kepada ramai jemputan kita ni. Ada soalan daripada ibu bapa pula. Tadi tu semuanya adalah soalan daripada anak-anak, dan juga soalan daripada saya lah, ada juga soalan. Sekarang ibu bapa ada soalan, nak setujukan, nak tanya kita parenting anak dekat rumah ke macam mana ke? Tulis pun boleh. Kalau tak nak ni, tulis pun boleh kalau ada. Ataupun pelajar ada soalan lagi tak? Sementara saya tunggu kalau parent, ibu bapa yang hadir pada hari ini. Tak ada soalan. Pelajar tak ada soalan. Tak ada. Mana bagus saya nak cakap maksudnya. Okey, apa dia? Sinilah lagi mana? Tak apa. Okay. Ustaz, sebenarnya kita nak tahu yang kita ni kita kena istidraj. Kalau kita kena, macam mana kita nak elak benda tu terjadi?
Oh. Macam mana nak tahu kita ni terkena istidraj? Sebenarnya kita takkan tahu. Kita cuma tahu kita okey je. Jadi terus elakkan dia. Janganlah aku ni terkena istidraj. Maknanya kita tetap nak buat baik. Kita jangan lupa Tuhan. Jangan lawan cakap mak ayah. Buat benda-benda baik. Buat benda-benda baik. Patuh cakap mak ayah. Dengar cakap cikgu. Jaga adab. InsyaAllah kita akan berjaya. Okey? Allahuakbar. Silakan. Oh, ada soalan. Dia punya. Ada soalan. Okey, ini soalan daripada ibu. Baik, Ustaz, doa untuk menguatkan ingatan ketika menghafal ataupun membaca. Doa ni. Doa nak kuatkan ingatan. Saya masa belajar dulu kita ambil buku tu. Dulu masa belajar dulu kan buat macam ni kan. Tapi sebenarnya tak. Sebelum tu sebab kalau kita perasan, sebelum kita belajar, kita minta doa, Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin kan. Yang itu doa buka hati dan minda kita supaya mudah terima ilmu. Tu satu. Kedua, Rabbi yassir wala tu'asir ya karim. Permudahkanlah ilmu tu, kita minta. Sebenarnya nak minta memudahkan urusan itu Rabbi yassir wala tu'asir ya karim. Itu sebab kalau kita nak cari parking tak jumpa, Rabbi yassir wala tu'asir ya karim, Rabbi yassir wala tu'asir ya karim. Ada yang keluar. Sekali itu kereta tu elok keluar, tak ada orang pun kereta tu keluar. Contoh kan. Jadi makna kata doa minta pemudahkan. Kepada yang bukan Islam, you percaya, minta Tuhan mudahkan aku terima. Sebelum kita buat macam ni orang adalah kan, ingat, mudahkanlah urusan aku, mudahkanlah aku mengingat, mudahkanlah aku faham. Minta tu sebab penting bila doa faham. Masalahnya kadang kita doa tapi kita tak faham. Okey, terima kasih.